الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani, di mana kita sampai pada bab yang ke-28. Pada bab yang ke-28 ini, Al-Bab Al-Thami wal-Ashrun fi man'i syarbil khamr. Bab yang ke-28 pada menyatakan tegah daripada meminum arak. Ini tegahan ataupun larangan meminum arak. Bab yang ke-28. Jadi bab yang ke-28 ini pada menyatakan tegah daripada minum arak, dan iaitu tiap-tiap yang memabukkan bagi orang yang meminum akan dia, sama ada diambil daripada air anggur atau air tamar atau lainnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran berkenaan larangan meminum arak. Itu Allah Ta'ala berfirman, Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Bahawa sesungguhnya khamar, itu arak itu, wal maisir dan berjudi, wal ansab iaitu permainan yang ada taruhan, ini bertaruh, taruhan harta, ya, ini bertaruh dengan meletakkan taruhan, ini macam berjudi lah, ya. Dan ansab itu iaitu berhala yang disembahkan dia yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan azlam iaitu beberapa qadah, yakni anak panah. Ini antara amalan orang-orang jahiliah, Arab jahiliah ni, apabila mereka nak buat satu pekerjaan, mereka nak tahu sama ada baik ke ataupun buruknya satu pekerjaan yang akan mereka lakukan tu, ya, macam seolah-olah macam istikharah lah, ya, macam kalau kita nak buat satu pekerjaan, ya, nak tahu sama ada manfaat ke ataupun tak elok dilakukan ke, ya. Jadi amalan Arab jahiliah tu adalah orang Arab pada zaman jahiliah menyurat ia atas beberapa qadah. Qadah tu maksudnya macam satu bekas, ya, macam satu mangkuk,
ya, bekas. Akan jadi dalam bekas tu akan amar dan nahi. Ini dia akan dituliskan satu mana kertas tu dituliskan satu dituliskan amar, satu lagi dituliskan nahi. Amar artinya maksudnya perkara tu disuruh, patut dibuat, ya. Kalau nahi mana perkara tu dilarang, ditegah, maknanya jangan buat. Jadi mereka macam nak dapatkan pilihan sama ada urusan tu elok dibuat ke ataupun tak elok dibuat ke, ini jodoh tu elok bernikah ke ataupun sebagainya, macam-macam lah. Ini dalam penghidupan mereka bila mereka nak buat sesuatu pilihan tu, mereka akan buat macam mengundi itu, istikharah lah, ibarat, ya. Jadi dan dihantarkan dia di dalam bejana. Maka apabila berkehendak seorang daripada mereka itu akan suatu pekerjaan, memasuk ia akan tangannya, ini dimasukkan tangannya dalam bekas tu, dan mengeluar ia akan satu qadah daripadanya. Ini dia mengeluarkan satu kertas yang dituliskan tu, sama ada kertas tu yang dipilih tu amar ke ataupun nahi, ya. Maka jika keluar barang yang tersurat padanya amar, ini kalau dipilih tu dapat yang tersurat ditulis tu amar, melalui ia bagi maksudnya. Ini melalui pilihan dia tu, ini merujuk kepada maksudnya itu akan terlaksana, akan dapat terhasil dengan baik, dengan sempurna. Begitulah maksudnya. Dan jika keluar barang yang tersurat padanya nahi, tertegah ia. Ini kalau dia pilih tu, dia pilih dapat yang tertulis nahi, ini larangan, mana perkara itu tak elok dilakukan. Itu antara amalan-amalan orang-orang Arab jahiliah, ya. Maka itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka sekalian yang tersebut itu rijsun min amali syaitan, ianya adalah satu bentuk amalan-amalan syaitan, daripada pekerjaan syaitan, ini kejahatan daripada pekerjaan syaitan. Maka jauh oleh kamu akan dia, fajtanibuhu, maka hendaklah kamu menghindarinya, ya. Bahawa sesungguhnya arak dan berjudi iaitu permainan yang ada taruhan, ya. Ini berjudi itu permainan yang ada taruhan harta. Dan ansab iaitu berhala yang disembahkan dia, yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan azlam iaitu beberapa qadah, yakni anak panah, dan adalah orang Arab pada zaman jahiliah menyurat ia atas beberapa qadah akan amar dan nahi, dan dihantarkan dia di dalam bejana. Maka apabila berkehendak seorang daripada mereka itu akan suatu pekerjaan, memasuk ia akan tangannya dan mengeluar ia akan satu qadah daripadanya, maka jika keluar barang yang tersurat padanya amar, melakukan perkara itu, maka dianjurkannya untuk melakukan perkara tersebut bagi maksudnya. Dan jika keluar barang yang tersurat padanya nahi, tertegah ia, maka sekalian yang tersebut itu rijsun, ini adalah dosa, yakni kejahatan daripada pekerjaan syaitan, maka jauh oleh kamu akan ia. Dan riwayat Ahmad dan Muslim dan Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibn Majah daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, tiap-tiap yang memabukkan itu arak, dan tiap-tiap dan memabukkan itu haram, ya. Ini setiap yang memabukkan itu arak dikira sebagai arak, dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah dihukumkan sama seperti hukum arak, ini hukum khamar, bahawa ini adalah haram. Dan barang siapa meminum arak pada dunia, maka mati ia padahal mengekal ia akan dia, iaitu sesiapa yang minum arak dalam kehidupan di dunia ini tidak bertaubat, mati dia dalam keadaan sebagai peminum arak, ya, mengekal ia akan dia dengan keadaan tabiat dia meminum arak itu sampai dia mati dan tidak bertaubat atas perbuatan tersebut, nescaya tidak
dapat meminum arak pada akhirat. Jadi di akhirat nanti ada juga disediakan minuman-minuman arak ya untuk penghuni-penghuni syurga. Tapi barang siapa yang minum arak di dunia ya, sampai dia mati dia tak bertaubat, maka tiada hidangan arak untuknya dalam kehidupan akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Ya, barang siapa yang meminum arak, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminum arak pada dunia, tiada dapat ia meminum arak pada akhirat. Wa qala alaihi salam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya, man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan, wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salam, barang siapa meminum arak pada ketika petang-petang, berpagi-pagi ia musyrik. Ini minum pada waktu petang, maka dalam keadaan pagi dia menjadi sebagai musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaribaha musbihan, dan barang siapa meminum akan dia pada ketika pagi-pagi, amsa musyrikan, maka berpetang-petang ia dalam keadaan musyrik. Wa qala alaihi salam, al khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyatan. Allah. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khamru, khamar itu, yakni arak itu, ummul khaba'is, ibu bagi segala kejahatan-kejahatan. Ya, khaba'is itu jamak bagi khabis, itu kejahatan, keburukan-keburukan. Faman syaribaha, barang siapa yang meminumnya, lam tuqbal salatuhu 40 yawman, tidak diterima solatnya ya, 40 yawman, selama 40 hari. Fa in mata, dan jikalau dia mati, wahiya fi batnihi, dan minuman arak itu masih ada dalam perut dia, mata maitatan jahiliyatan, maka mati dia dalam keadaan seorang yang jahil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula arak itu ibu segala kejahatan, maka barang siapa meminum akan dia, tiada diterima akan sembahyangnya 40 hari. Maka jika mati ia pada hal ia di dalam perutnya, jadi arak itu masih ada dalam perutnya itu, ya, nescaya mati seperti kelakuan mati orang jahiliah, pada pihak meninggalkan hukum syarak dan menentu Nabi sallallahu alaihi wasallam ia 40 hari, kerana bahawasanya arak itu tinggal ia di dalam segala anggotanya 40 hari. Ya. Jadi amalan tu tak diterima, amalan ibadah solat dia tu tak diterima selama 40 hari. Kenapa? Kerana minuman tu akan mengalir dalam tubuh badan dia tu, ya, selama 40 hari, ya, sebelum dia keluar sebagai najis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khamru jumma'ul ismi, bahawa khamar itu adalah menghimpunkan segala dosa. Ya, maksudnya apa? Dengan seseorang itu mulakan tabiat yang meminum minuman yang memabukkan itu, ya, maka dari situlah akan melibatkan dirinya dalam berbagai-bagai lagi kejahatan-kejahatan dosa. Ya. Jadi kisah tentang
orang yang terpedaya dengan sebab arak, ya. Seperti kata Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, jauhkan olehmu akan arak. Maka bahawasanya adalah daripada orang yang dahulu-dahulu daripada kamu, seorang lelaki yang abid. Ini pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang ahli ibadah. Yang abid itu maksudnya ahli ibadah, dan menjauh ia daripada manusia. Ini dia beruzlah, menjauhkan diri dia daripada kesibukan manusia. Maka berjumpa akan dia oleh perempuan yang zaniyah. Ini mungkin disebabkan abid itu, kesolehan dia, kebaikan dia tu, ya, menyebabkan seorang perempuan tu cuba nak menggodanya. Seorang perempuan apa? Perempuan yang zaniyah. Perempuan zaniyah artinya perempuan yang penzina, ya. Maka berjumpa akan dia oleh perempuan yang zaniyah, maka menyuruh ia akan jariah. Ini perempuan zaniyah tu, perempuan yang penzina tadi. Dia menyuruh seorang jariah ni, yang orang suruhannya, pergi kepada lelaki yang abid tersebut, ya. Maka berkata ia, bahwasanya kami menyeru akan dikau kerana saksi. Jadi perempuan yang zaniah itu bagi tahu pada jariah dia, kau panggil lelaki abid tu supaya datang kemari, datang ke rumah perempuan tadi. Kerana apa? Katakannya supaya dia ni nak dijadikan sebagai saksi. Saksi apa tak tahulah, ya. Kata je kamu kena datang kerana menjadi saksi. Maka datang lelaki itu, maka lelaki abid tu pun datanglah. Mungkin sebabkan dia kacak agaknya, ya. Tapi dia tak sibuk dengan orang ramai. Maka perempuan zaniah ni nak menggoda dia, ya. Maka datang lelaki itu, tatkala masuk ia akan pintunya, iaitu apabila lelaki abid tu sampai ke rumah perempuan zaniah tu, penzina tu, maka menutup perempuan itu akan pintunya. Terus dia tutup pintu rumah dia. Dan ada pada perempuan itu kanak-kanak dan qadah arak. Ini dalam rumah perempuan yang penzina tu, dalam rumah tu ada seorang kanak-kanak dan ada bekas arak, minuman arak. Maka berkata perempuan itu, demi Allah, tiada kami seru akan dikau kerana syahadah. Yang ni kami panggil kau datang kemari ni bukan kerana untuk menjadi sebagai saksi, ya. Syahadah tu maksudnya bukannya sebagai penyaksi lah, maknanya bukan untuk jadi saksi apa-apa pun, tetapi hanya aku serukan dikau supaya engkau menjatuhkan atasku. Ini dia minta supaya si abid ini menjatuhkan atasku, maksudnya mensetubuhi perempuan penzina tu, ya. Atau engkau bunuh akan ini kanak-kanak, atau engkau minum ini arak. Ya, ini perempuan tu cuba nak menggoda dia dan nak menyuruh si abid tu bunuh kanak-kanak yang ada dalam rumah dia, ataupun minum arak ni yang disediakan. Jadi kerana takut atas ancaman perempuan tu, rumah dia dah ditutup pintunya, maka si abid tu pun dia pilih antara tiga perkara tu, dia pilih apa? Yang paling ringan, iaitu maka memilih ia akan meminum arak kerana ringan dosanya daripada membunuh dan zina, ya. Maka tatkala meminum akan dia, ini apabila dia minum arak yang disediakan, ya, oleh perempuan tadi, maka hilang dia punya kewarasan dia, maka naik syahwatnya, menjimak ia akan perempuan itu. Kemudian dengan suruhan perempuan tadi itu supaya membunuh kanak-kanak tu, maka membunuh ia akan kanak-kanak itu. Menghimpun ia akan 3 dosa disebabkan mula-mula dia minum arak. Itulah yang dimaksudkan, ya, al-khamru jima'ul ismi. Ini khamar itu, minuman arak itu adalah menghimpunkan segala dosa. Kerana seseorang yang sudah hilang kewarasan akalnya, ya, disebabkan mabuk minum arak tadi, dia mungkin akan terdorong kepada berbagai-bagai jenis kejahatan dan kemaksiatan, ya.
Dan sabda Nabi alaihi salam, syaribul khamri mal'unun. Bermula orang yang meminum arak itu adalah mal'un. Mal'un ni maksudnya dilaknat akan dia. Ini orang yang peminum arak itu adalah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya arak itu haram pada tiap-tiap agama. Jadi dalam agama Yahudi pun arak itu haram, ya. Agama Nasrani pun arak itu haram, ya. Semua agama mengharamkan arak, ya. Itu juga dalam agama Islam. Arak itu haram pada tiap-tiap agama. Demi untuk apa? Untuk memelihara akal, yakni kewarasan kita. Kerana dengan akal itu kita akan membuat pertimbangan apakah yang baik, apa yang tidak baik, apa yang hak, apa yang batil, apa yang mendatangkan manfaat, apa yang mendatangkan mudarat, apa yang betul, apa yang salah. Jadi apabila kewarasan akal itu sudah dirosakkan dengan mabuk kerana minum arak tadi, maka itulah ianya dihukumkan sebagai haram, ya, demi untuk memelihara akal daripada kebinasaannya itu. Muafakat ahli segala agama atas wajibnya. Ini wajib apa? Wajib meninggalkan minum arak. Jadi wajib menjauhkan diri daripada meminum arak. Dan sabda Nabi alaihi salam, syaribul khamri ka'abidil wasani wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza. Ya, sabda Nabi SAW, orang yang meminum arak itu, syaribul khamri, yakni peminum arak itu, ka'abidil wasani, adalah seumpama seperti orang yang penyembah berhala, ya. Wa syaribul khamri, dan orang yang meminum arak itu, ka'abidil lata wal uzza, adalah seperti orang yang menyembah berhala Lata dan Uzza. Ini Lata dan Uzza ni adalah dua berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliah dulu, ya. Maka Al-Lata itu adalah berhala bagi kaum Saqif di Taif, ya. Dan Uzza itu pula adalah nama berhala bagi kaum Quraisy dan Bani Kinanah di Mekah. Dan kedua-duanya itu ialah terlebih besar segala berhala bagi kufar. Ini orang kafir Mekah jahiliah dulu, mereka menyembah berbagai-bagai jenis berhala, ya. Ada berhala di sekeliling Kaabah tu, ya, dikatakan lebih 300 jenis, ya, berhala-berhala yang mereka sembah, ya. Yang terbesar antara berhala-berhala yang disembah itu adalah Lata dan Uzza, ya. Dan hadis ini menunjuk atas kufur orang meminum arak. Jadi dosa minum arak, larangan minum arak itu, kerana diibaratkan seperti orang yang menyembah berhala, ya. Orang yang minum arak itu adalah seperti para penyembah berhala. Itu yang dimaksudkan di sini, ya. Syaribul khamri ka'abidil wasani, kerana itu dilarang minum arak. Hadis ini menunjukkan atas kufur orang meminum arak, maka iaitu ditanggungkan atas bahawasanya jikalau i'tiqadkan halalnya. Yani kalau orang yang minum arak tu dia i'tiqad arak tu tak haram, arak tu halal, maka itulah ditanggung dosa dia, ya, berdosa dia atas seperti penyembah berhala, ya, seperti orang yang musyrik, atau atas bersangatnya pada menakuti dan menjauhkan daripada meminum arak. Dan sabda Nabi alaihi salam, man syaribal khamra faqad kafara. Nampak? Jadi apabila seorang tu dia i'tiqadkan halalnya arak, maka itu boleh menyebabkan kekufuran, ya. Man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi. ومن سلم على شارب الخمر أو صافحه أحبط الله عمله 40 سنة. Barang siapa meminum arak, faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi, maka sesungguhnya kufur ia dengan barang yang diturunkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas para anbiya-Nya. Iaitu
kitab-kitab yang diturunkan ke atas para anbiya-Nya menyatakan tentang larangan meminum arak, ya. Wa man sallama ala syaribil khamri, dan barang siapa yang memberi salam atas orang yang meminum arak, au safahahu, atau musafahah dengannya, ini bersalam, berjabat tangan dengan dia, ahbatallahu amalahu, maka nescaya Allah meruntuhkan amalannya. Ini nescaya meruntuh Allah Ta'ala akan amalnya. Arba'ina sanatan, yang dilakukannya, yang diamalkannya selama 40 tahun, runtuh. Ini sia-sia amalannya. Disebabkan apa? Sebab dia berkawan dengan orang yang meminum arak, dia bagi salam, ya, dia berjabat tangan, ya, duduk sekali bersembang, ya. Kali itu kita perlu memilih rakan-rakan kita, teman-teman kita, siapa yang kita dampingi, ya. Hindari arak dan yang bersangkut paut dengannya. Dan tersebut di dalam Zawajir, sabda Nabi SAW, jangan kamu duduk sama orang meminum arak, dan jangan kamu ziarah akan dia jika ia sakit, dan jangan kamu hadir akan jenazahnya. Dan bahawasanya orang minum arak itu datang ia pada hari kiamat, hitam mukanya dan terhulur lidahnya atas dadanya, mengalir air mulutnya, dilewati akan dia oleh tiap-tiap orang yang melihat akan dia. Kata setengah ulama, sebab ditegah ziarah akan orang meminum arak dan memberi salam atasnya, kerana apa? Kerana apa ulama menegah kita daripada bergaul ataupun menziarahi orang para pemabuk ni, ya? Bagi salam pun jangan, ya? Kerana apa? Kerana orang meminum arak itu fasik lagi mal'un, fasik berdosa, dan mal'un dilaknati Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya telah melaknat akan dia Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka jika membeli akan dia atau memerah akan dia adalah ia kena laknat. Ini kalau dia bekerja, ya, tukang jual walaupun dia tak minum, ya, ataupun dia tukang perah anggur-anggur untuk diusahakan sebagai minuman arak, maka dia juga terlibat dengan dosa laknat tadi, ya. Maka jika membeli akan dia atau memerah akan dia adalah ia kena laknat 2 kali. Dan jika ia memberi minum akan dia bagi orang lain, dilaknat akan dia 3 kali. Allahu Akbar. Bertimpa-timpa laknat Allah Subhanahu Wa Taala atas orang yang memberi minum akan dia bagi orang lain, dijamu pula, dihidangkan pula arak tu kepada orang. Maka sebab itulah ditegah daripada menziarah akan dia. Ini jangan diziarah orang yang pemabuk-pemabuk ni, kaki minum arak ni, dan daripada memberi salam atasnya, melainkan bahawa taubat ia. Ini selagi mereka itu tidak bertaubat, jangan kita jadikan mereka sebagai rakan ataupun teman atau sahabat. Maka apabila mereka sudah bertaubat, ya, dan mereka telah mengakui mereka bertaubat, meninggalkan amalan minum arak itu, maka diterima Allah akan taubatnya, maka bolehlah kita jadikan mereka itu sebagai rakan, teman, sahabat kita. Dan sabda Nabi alaihi salam, la yajtami'ul khamru wal imanu fi qalbi imri'in abada. Tiada berhimpun arak dan iman pada hati seseorang sekali-kali. Ini dalam diri seorang yang benar-benar beriman, ya, dia pasti tidak akan minum minuman arak, ya, ataupun minuman yang memabukkan. Dan pada hadis At-Tabrani daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa meminum arak, yakni serta mengetahui akan haramnya dan dengan ikhtiarnya, yakni dengan pilihannya sendiri dia minum arak tu dan dia tahu arak tu haram, ya, nescaya keluar nur imannya daripada rongganya. Yakni iman tu, cahaya keimanan tu boleh keluar daripada dada dia. Nak kata terus jadi tak beriman, tak ada juga. Tapi cahaya keimanan tu disebabkan kemaksiatan yang dilakukan, dosa yang dilakukan, menyebabkan kurangnya nilai keimanan daripada hatinya. Dan riwayat Fudail bin Iyaz, bahawasanya ia hadir akan setengah daripada anak muridnya tatkala hendak mati, maka mengajar ia akan 2 kalimah syahadah, dan lidahnya tiada berkata-kata dengan dia. Maka diulang-ulang akan dia atasnya, maka berkata ia, tiada aku kata akan dia, dan aku lepas daripadanya. Yakni murid kepada Fudail bin Iyaz ni, salah seorang ulama besar, muhaddis, ya, alim.
Salah seorang daripada muridnya tu apabila nak mati, ya, dalam keadaan nazak tu, diajarkan 2 kalimah syahadah, tak dapat dia nak mengulang kalimah syahadah tersebut. Tiada aku kata akan dia dan aku lepas daripadanya. Yang ni murid tu tak dapat mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kemudian mati ia, lalu meninggal dunia. Maka keluar Fudail daripadanya dan menangis ia, sedih dia kerana salah seorang murid dia tu mati dalam keadaan tidak dapat mengucapkan kalimah syahadah. Kemudian melihat ia akan dia di dalam tidurnya, iaitu dalam mimpinya, dan ia itu dihelakan dia dari kepada neraka, iaitu dihelakan dia menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata ia baginya, hai miskin, dengan sebab apa ditinggalkan daripada engkau akan ma'rifah? Maka berkata ia, hai guruku, adalah bagiku penyakit. Ini dalam mimpi tersebut Fudail bin Iyas ni tanya kepada murid itu, kenapa kau tinggalkan ma'rifat kepada Allah, ya, sampai tak dapat mengucapkan 2 kalimah syahadah ketika engkau dalam keadaan nazak? Maka berkata ia, hai guruku, adalah bagiku penyakit. Maka berkata tabib bagiku, ini waktu dia hidup dulu, dia mengidap suatu penyakit. Maka dia pergi berjumpa seorang tabib, doktor, ya. Tabib tu bagi dia arahan, engkau minum tiap-tiap tahun 1 mangkuk daripada arak, dan jika tiada engkau perbuat demikian itu, nescaya tiada hilang penyakit engkau. Nampak? Dia punya yakin kepada cakap tabib tadi, cakap doktor tadi, ya, sehingga dia pun minum arak tu 1 tahun. Tiap-tiap tahun 1 mangkuk. Mana 1 mangkuk dihabiskannya setahun, ya, daripada arak tu. Ini sebab apa? Memang dalam Quran, ya, Allah nyatakan arak tu ada kebaikannya tapi sedikit, ya, mungkin untuk tujuan perubatan, ya. Jadi disebabkan untuk tujuan perubatan ianya harus diminum, ya. Jadi apabila tabib tu bagi nasihat, bagi nasihat kepada murid dia ni supaya minum arak, habiskan dia 1 mangkuk tu setahun, tiap-tiap tahun kena minum 1 mangkuk. Maka dia pun amal ikut kehendak tabib tu. Maka disebabkan itu dia pun meninggal dunia, ya. Maka aku minum akan dia tiap-tiap tahun kerana ubat. Maka ini hal orang minum akan dia kerana ubat. Ini disebabkan dia minum arak tadi tu, maka menyebabkan kesukaran untuknya mengucapkan 2 kalimah syahadah ketika nazaknya. Jadi hal keadaan murid kepada Fudail bin Iyas, itu dia minum arak tu kerana ubat, bukan kerana nak mabuk, kerana ikhtiar dia, ya. Dia minum tu kerana ikut kepada nasihat tabib tadi supaya minum 1 mangkuk arak tu setahun, tiap-tiap tahun, ya, kalau nak sembuh. Kalau tidak, nescaya tiada hilang penyakit kau. Jadi dia pun nak hilangkan penyakit tu, diikutlah arahan tabib tu. Jadi disebabkan tu, maka arak itu masuk dalam tubuh badan dia, maka itu hal keadaannya sukar untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah. Itu orang yang minum kerana ubat. Maka betapa hal orang meminum akan dia bagi yang lain. Ini kerana dia buat arak tu macam syarbat, dia minum siang, malam, pagi, petang dia minum, ya. Maka itu lebih lagi akan menyebabkan dia terjerumus ke dalam kekufuran tersebut dalam Zawajir. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Dan sabda Nabi alaihi salam, man syaribal khamra hatta yuzila aqluhu ya'tihi syaitanu fi duburihi 40 marratan kama ya'ti ar-rajulu imra'atahu. Barang siapa meminum arak hingga hilang akalnya, mendatang akan dia syaitan pada duburnya 40 kali seperti lelaki akan perempuan. Ini apabila seorang tu minum arak tu sampai hilang akalnya, maka syaitan akan mendampinginya, ya. Dan tersebut di dalam Zawajir, sabda Nabi SAW, barang siapa meminum arak dan tiada ia mabuk, ini dia minum arak tapi tak mabuk, maka berpaling Allah Ta'ala daripadanya 40 hari. Disebabkan apa? Setiap yang memabukkan itu, maka kalau setiap yang memabukkan itu sedikit pun haram, ya. Maksudnya kalau dia sedikit, dia minum setitik pun dia akan dihukum haram, ya.
Jadi kalau dia minum daripadanya, walaupun dia minum setitik ataupun segelas, tak mabuk, tetap berdosa, berpaling Allah Ta'ala daripadanya 40 hari, tak diterima amalan ibadat solat dia. Dan barang siapa meminum arak dan mabuk, ya, kalau diminum sampai mabuk pula, ya, tiada diterima Allah baginya sarfan wala adlan. Jadi tidak diterima segala amalan-amalan yang sunat dan fardu selama 40 hari. Maka jika mati ia, jadi mati dia dalam keadaan sebagai pemabuk, tidak bertaubat daripada kelakuan minuman arak tadi, maka mati seperti orang menyembah berhala. Dan sebenarnya atas Allah Ta'ala bahawa memberi akan dia daripada zinatul khabal. Dikatakan orang, ya Rasulullah SAW, dan apakah itu zinatul khabal? Ya, sabda Nabi SAW, musyarah ahli nar, iaitu nanah dan darah ahli neraka. Ini bergelumang dia di dalam nanah dan darah ahli neraka. Jadi arak ini terlaknat, dilaknat, ya, dari segala sudut. Mana orang yang meminumnya, orang yang membuatnya, orang yang menjualnya, orang yang menghidangnya, ya, semuanya terlibat, ya. Dan sabda Nabi SAW, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa bayi'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila thamaniha. Ini telah melaknat Allah Ta'ala akan arak dan orang yang meminumnya, orang yang meminum akan dia, dan orang yang menuang akan dia, ini dia menghidangkan, dan orang yang menjualnya. Tak kiralah dekat kedai arak ke, dekat kedai mana, dekat 7-Eleven pun dah ada jual arak sekarang, ya. Jadi itulah keadaan. Banyak orang Melayu kita pun terpaksa juga kerja dekat kedai 7-Eleven, ya. Jadi itulah keadaan kita hari ini, ya. Berbagai perkara kemungkaran itu berlaku, tak dapat kita nak cegah. Allahu Akbar. Jadi yang menjualnya dan yang membelinya, apatah lagi, dan orang yang memerahnya, ini dalam proses pembuatannya, dan orang yang menuntut perahnya, dan orang yang menanggung akan dia, ini tukang bawa dia, bawa pergi jual, usung, naik van, naik lori ke, ya? Dan orang yang ditanggungkan kepadanya, dan orang yang mengambil akan harganya, dan jikalau tiada memakan akan dia sekalipun. Dan ini adalah hadis yang sahih, ya, bagi menyatakan tentang larangan meminum arak, dan larangan bagi terlibat dengan sebarang proses-proses perusahaan arak ini. Dan bagi kesalahan meminum arak ini juga adalah termasuk dalam kesalahan jenayah hudud, ya. Dan had, ini hukum hudud bagi orang yang meminum arak itu dipukul jika ada ia orang merdeka, ya. Ini dirotan, ya, atau dipukul. Dan 20 pukul akan dia, 40 pukul. Ini menurut ketentuan yang ditetapkan oleh hakim. Jika ia sahaya, dan harus bagi imam menyampaikan dengan had itu 80 pukul pada orang yang merdeka dan 40 pada sahaya, dan yang lebihnya itu ta'zir. Ini kalau di zaman Nabi SAW, ini dipukul dengan 40 kali pukulan, ya. Itu juga zaman Sayyidina Abu Bakar, bagi kesalahan hudud untuk peminum arak ini dengan 40 kali pukulan, ya. Dan pernah juga dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika zaman kekhalifahannya, dengan ditambahkan lagi sehingga mencapai 80 kali pukulan. Dan itu semua adalah hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi kesalahan para peminum arak. Wallahu a'lam wa ilmuhu akmal wa atam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kefahaman daripada bab ini. InsyaAllah, mudah-mudahan yang baik itu dapat kita jadikan iktibar. Ada apa-apa nak tanya tentang bab? Ada tak apa-apa nak tanya?
Jadi apabila benda yang banyak itu memabukkan, ini berdasarkan daripada hadis, ya. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Jadi apabila benda yang banyak pun memabukkan, yakni kalau diminum banyak pun mabuk, maka yang sedikit pun adalah haram. Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah haram, ya. Ma askaral farqu minhu familul kaffi minhu haram. Jadi sesuatu yang pada kadarnya satu farak, yakni kalau dengan banyak pun boleh haram, memabukkan, ya, maka segenggam daripadanya pun haram. Jadi itu antara larangan meminum arak. Tak kira lah kalau dia minum sedikit tu dia tak mabuk, tetap ianya adalah haram. Ya, wallahu a'lam. InsyaAllah boleh faham semua, insyaAllah, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita faham apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga kita dapat amal dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita dan saudara-saudara kita, insyaAllah. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.